Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu akan sentuh dan sambung subtopik seterusnya dalam mata pelajaran matematik tingkatan 3 KSSM, subtopik 8.2 lokus dalam dua dimensi. Okey, baik. Sebelum ni kita dah belajar pengenalan berkaitan dengan lokus. Jadi hari ni kita nak masuk kepada beberapa jenis lokus. Okey, kita akan masuk lebih dalam, lebih spesifik berkaitan dengan jenis-jenis lokus yang terlibat. Okey, baik. Kita pergi satu persatu. Okey, baik. Jadi para pelajar boleh merujuk buku teks matematik tingkatan 3 KSSM bermula muka surat 204. Okey. Baik. Kita pergi yang pertama. Apakah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Okey. Jadi untuk tahu perkara ni, okay, kita boleh cuba cetusan minda 2 ni. Okey, secara berpasangan aktiviti dalam kelas dan sebagainya. Tujuan menentukan lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Bahan kertas kosong, pensel dan pembaris. Okey, langkah-langkah dia seperti berikut. Tandakan satu titik tetap O pada selai kertas, contoh seperti rajah 1 ni. Yang kedua, ukur 5 cm dari titik O dan tandakan X. Ulangi langkah 2 sebanyak mungkin, contoh seperti rajah 2 ni. Okay, langkah keempat, perhatikan kedudukan titik-titik X yang ditanda seperti rajah 2. Yang kelima, ulangi langkah 1 hingga langkah 3 dengan ukuran yang berlainan dari titik tetap O. Yang keenam, adakah bentuk geometri yang terhasil sama seperti pada langkah 4? Terangkan. Jadi perbincangan dia kat sini, apakah bentuk geometri yang dihasilkan oleh kedudukan titik-titik X? Terangkan. Okey, jadi kesimpulan daripada aktiviti di atas ni, titik-titik yang ditanda pada jarak yang sama dari titik tetap O membentuk satu bulatan. Secara umumnya, generalisasi itu, lokus bagi suatu titik yang bergerak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Itu dia. Lokus yang pertama yang kita berjaya temui kat sini. Okey. Selesai itu. Kita pergi kepada yang seterusnya. Muka surat 205 ni. Satu lagi aktiviti cetusan minda 3 ni pun kita boleh buat. Tajuk membina lokus berjarak tetap dari satu titik tetap. Okay, masih lagi lokus yang sama. Bahan dia menggunakan perisian dinamik. Langkah-langkah, mulakan dengan new sketch. Yang kedua, pilih kompas tool dan lukiskan satu bulatan. Yang ketiga, pilih point tool dan tandakan. Yang keempat, buka menu display dan pilih trace point. Diikuti dengan animate point. Okay. Yang kelima, perhatikan animasi pergerakan yang dihasilkan. Okay. Ini semua menu dalam perisian dinamik ni lah. Perbincangan dia, apakah bentuk yang terhasil daripada pergerakan titik yang ditanda. Jadi daripada aktiviti ni juga, hasil dia didapati satu titik yang sentiasa bergerak dengan jarak yang sama dari suatu titik tetap menghasilkan suatu bulatan juga. Jadi itu dia lokus yang pertama. Okey. Jadi kita tengok contoh 4 tu. Bagaimanakah anda membina lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ni? Okey.
Contoh 4. Bina lokus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. Okey, penyelesaian dia, langkah-langkah dia. Nombor 1, tandakan titik O dia, pusat bulatan tu. Yang kedua, ukur 3 cm untuk bukaan jangka lukis. Jadi kita kena guna pensel dan jangka lukis lah. Yang ketiga, bina bulatan berjejari 3 cm yang berpusat pada titik O. Okey, seperti gambar rajah di sebelah ni. Okey, jadi inilah dia punya lokus P tadi tu. Okey, selesai untuk lokus yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada lokus yang kedua. Apakah lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap? Tadi satu titik daripada satu titik tetap, yang ni sama dari dua titik tetap. Okey, baik. Contoh aktiviti cetusan minda 4 secara berpasangan. Tujuannya menentukan lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Bahan, kertas kosong, jangka lukis, pembaris dan pensel. Langkah-langkah dia. Tandakan dua titik tetap P dan Q yang berjarak 8 cm seperti rajah 1 ni. Okey. Yang kedua, dengan menggunakan jangka lukis, tandakan persilangan 4.5 cm dari titik P dan 4.5 cm titik Q rajah 2 ni contoh. Okey. Ulangi langkah 2 dengan jarak-jarak yang lain yang lebih daripada 4.5 cm dari titik P dan titik Q seperti rajah 3 ni. Yang keempat, perhatikan kedudukan tanda-tanda persilangan pada rajah 3. Yang kelima, ulangi langkah 1 hingga langkah 3 tu dengan ukuran yang berbeza di antara titik P dengan titik Q. Adakah jawapan anda sama seperti pada rajah 4? Pada langkah 4. Okey. Jadi perbincangan dia kat sini, apakah bentuk yang dihasilkan oleh kedudukan tanda-tanda persilangan? Terangkan. Jadi daripada aktiviti yang kita buat ni, cetusan minda 4 ni, didapati bahawa kedudukan tanda-tanda persilangan yang ditanda sama jarak dari titik tetap P dan Q membentuk satu garis lurus yang melalui titik tengah PQ. Okey. Jadi kita akan dapat satu lagi lokus yang kedua ni, kita panggil lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Ini lokus yang kedua. Okey, baik. Selesai muka surat 206. Kita pergi pada muka surat 207. Okey, ni pun masih lagi lokus yang kedua. Antara aktiviti cetusan minda 5 secara berpasangan. Okey. Tajuk dia membina lokus berjarak sama dari dua titik tetap. Bahan dia perisian dinamik. Langkah dia, mulakan dengan new sketch. Pilih straight edge tool untuk melukis satu segmen garis. Pilih text tool untuk melabel titik A dan titik B. Yang ketiga, pilih menu construct untuk membina titik tengah midpoint segmen garis itu. Yang keempat, tandakan kedua-dua segmen garis dan titik tengah dengan selection arrow tool. Yang kelima, pilih menu construct untuk membina garis serenjang perpendicular line seperti rajah 1. Perbincangannya, apakah bentuk geometri yang terhasil? Terangkan. Daripada penggunaan perisian dinamik ini, kita dapati bahawa lokus yang berjarak sama dari dua titik tetap, okay, AB ni, ialah satu garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus tersebut dan melalui titik tengah AB itu. Okay. Jadi, bagaimanakah anda membina lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap? Kita tengok contoh 5 dan contoh 6 tu. Okey, tengok contoh 5. Bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap
M dan N. Okey, dia bagi ni M kat belah kiri ni, N belah kanan ni ada garisan lurus yang menyambung, garisan ni yang menyambungkan MN tu. Jadi penyelesaian dia kat sini, yang pertama tandakan dua lengkok kecil menggunakan jangka lukis dengan bukaan lebih separuh daripada panjang MN dan titik dari titik M. Okey, daripada ni panjangkan sikit daripada MN tu. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, tanda persilangan lengkok dari titik N. Okey, guna cara yang sama pada titik N. Yang ketiga, sambungkan kedua-dua titik persilangan dengan garis lurus. Okey, dia akan membentuk satu garisan yang berserenjang lah dengan garis MN tu. Okey, selesai contoh 5. Okey. Contoh 6. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR. Tentukan lokus bagi titik X yang berjarak sama dari titik P dan titik R. Okey. Jadi penyelesaian dia, lokus bagi titik X yang berjarak sama dari titik P dan titik R ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan titik P dan titik R seperti gambar rajah ni. Okey, jelas yang tu untuk lokus yang kedua. Okey, baik. Kita pergi kepada lokus yang ketiga. Apakah lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus? Okey. Tengok cetusan minda 6. Muka surat 208. Menentukan lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Bahan-bahan dia kertas grid segi 4 sama. Pembaris pensel. Okay, langkah-langkahnya. Lukis satu garis lurus MN seperti gambar rajah 1. Yang kedua, tandakan suatu titik X yang berjarak 3 unit tegak dari garis MN seperti rajah 2 ni. Okay. Yang ketiga, ulangi langkah 2 dengan sebanyak mungkin titik-titik X seperti rajah 3. Langkah 4, perhatikan kedudukan titik-titik X pada rajah 3. Apakah pendapat anda tentang kedudukan titik-titik X tersebut? Langkah 5, ulangi langkah 1 hingga 4 dengan jarak unit yang berbeza. Langkah 6, ulangi langkah 1 hingga langkah 4 dengan garis lurus MN yang dilukis secara mencancang. Okey, baik. Pembincangan dia. Apakah kesimpulan anda tentang kedudukan titik-titik yang ditanda sama jarak dari satu garis lurus? Jadi dekat sini kesimpulannya kita dapati lokus bagi suatu titik yang sentiasa sama jarak dari garis lurus MN ni ialah sepasang garis lurus yang selari dengan MN. Jadi lokus yang ketiga tu, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Okey, itu lokus ketiga. Kita tengok contoh 7 muka surat 209. Rajah di sebelah menunjukkan satu garis AB dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Pada rajah lukiskan lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. Jadi penyelesaiannya menggunakan lokus yang ketiga tadi. Okey, lokus bagi titik X yang bergerak 3 unit dari garis AB ialah sepasang garis yang selari dengan AB yang berjarak 3 unit dari AB. Jadi lokus X tu ada atas dengan bawah lah. Garis dia tu selari dengan garis AB. Okey, kita pergi kepada lokus yang keempat. Okey, baik. Apakah lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari? Okey, baik. Cetusan minda 7. Tujuan dia menentukan lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Bahan dia kertas kosong, jangka lukis, pembaris dan pensel. Langkah-langkah dia, lukiskan dua garis lurus PQ dan MN seperti rajah 1 ni.
Langkah 2, dengan menggunakan jangka lukis, tandakan persilangan dari titik P dan titik M. Ulangi, okey, yang ketiga, ulangi langkah 2 untuk titik Q dan titik N. Okey, rajah 2 ni. Langkah 4, sambungkan ke semua titik persilangan yang ditanda dengan melukis satu garis lurus rajah 3. Okey. Langkah 5, perihalkan sifat garis lurus yang menyambungkan ke semua titik persilangan seperti rajah 3 ni. Jadi pembincangan dia kat sini, ulangi langkah 1 hingga 4 tu dengan melukis 2 garis lurus selari dengan kedudukan menegak dan condong. Okey, 2, adakah hasil yang diperoleh sama seperti langkah 4? Jadi, hasil yang kita dapat daripada aktiviti cetusan minda 7 ni didapati bahawa lokus yang berjarak sama dari 2 garis selari PQ dan NN ialah satu garis lurus. B, lokus tersebut adalah selari dengan garis lurus PQ dan MN serta melalui titik tengah garis PQ dan NN. Jadi kesimpulannya untuk lokus yang keempat ni, lokus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang selari ialah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus selari tersebut. Seperti yang kita bincangkan dalam aktiviti di atas tadi. Okay, tengok contoh 8 untuk lebih faham dan jelas berkaitan dengan perkara ni. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 tepat A, B, C, D yang dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari garis AB dan DC. Jadi penyelesaiannya menggunakan lokus yang keempat tadi. Lokus bagi titik X yang berjarak sama dari garis AB dan DC ialah garis yang selari dengan AB dan DC serta berjarak 3 unit dari garis AB dan DC. Okey, ini dia. Okey, seterusnya kita masuk kepada lokus yang kelima. Apakah lokus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang? Okey, kita tengok cetusan minda 8. Menentukan lokus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. Bahan dia kertas grid segi 4 sama, pembaris, pensel dan protractor. Langkah-langkah dia. Lukiskan paksi Y dan paksi X pada satah kertas pada kertas grid rajah 1. Okay, langkah 2, tandakan pasangan koordinat yang bernilai sama. Contoh 0, 0, negatif 2, negatif 2, 4, 4 dan sebagainya. Maksudnya koordinat X dengan koordinat Y itu samalah. Kita ambil nilai sama. Okey, nombor 3. Sambungkan ke semua titik dengan satu garis lurus. Ukur sudut A, sudut B, sudut C, sudut D dengan menggunakan protektor seperti rajah 3 ni. Okey. Baik. Perbincangan, apakah kesimpulan anda tentang nilai sudut A, B, C dan D dengan sudut yang terbentuk pada persilangan paksi X dan paksi Y? Yang kedua, apakah kaitan antara garis lurus yang menyambungkan pasangan koordinat bernilai sama dengan nilai sudut A, B, C dan D itu? Jadi hasil daripada cetusan minda 8 ni, kita dapati sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D iaitu 45 darjah. Yang keduanya, garis lurus yang menyambungkan pasangan koordinat bernilai sama membahagi dua sama sudut persilangan antara paksi X dan paksi Y itu. Jadi lokus yang kelima ni, lokus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis-garis tersebut. Okey. Jadi untuk lokus yang kelima ni bagaimanakah
anda membina lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, contoh 8, contoh 9 ni. Bina lokus bagi titik X yang berjarak sama dari dua garis lurus PQ dan PN yang bersilang di titik P tu. Jadi penyelesaian dia kat sini, langkah 1 dengan menggunakan jangka lukis, tanda satu lengkok daripada titik P yang memotong garis lurus PQ dan PN. Okay. Tandakan titik persilangan antara lengkok dan garis lurus PQ dan PN sebagai A1 dan A2 ni masing-masing. Yang ketiga, bina persilangan dari titik A1 dan A2 tu. Okay, macam ni. Yang keempat, lukis satu garis lurus yang menyambungkan titik persilangan yang dibina pada langkah 3 dan titik P. Okay. Jadi kita dapatlah lokus tu, lokus X tu. Okey, seterusnya cetusan minda 9, muka surat 212. Okey, masih lagi lokus yang kelima. Tajuk dia membina lokus berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, bahan dia menggunakan perisian dinamik. Langkah dia mulakan dengan new sketch. Yang kedua, pilih straight edge tool untuk melukis garis AB dan BC yang bersilang di B. Langkah 3, gunakan text tool untuk melabel titik A. Diikuti titik B dan seterusnya titik C. Titik persilangan mesti ditanda pada giliran yang kedua. Langkah 4, tandakan ketiga-tiga titik di A, B dan C dengan selection arrow tool, rajah 1 ni. Langkah 5, pilih menu construct untuk membina pembahagi dua sama sudut angle bisector antara dua garis yang bersilang seperti rajah 2 ni. Jadi perbincangan dia kat sini, apakah kesimpulan yang anda berkaitan lokus berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang? Jadi lokus ni, lokus yang kelima tadi, lokus suatu titik yang berjarak sama dari dua garis lurus A, B dan BC ni yang bersilang di titik B ialah satu garis lurus yang membahagi dua sama sudut ABC. Okey, itu lokus yang kelima. Contoh 10. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD. Huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB dan garis AD. Jadi penyelesaian dia, lokus bagi titik Y yang berjarak sama dari garis AB dan AD ni ialah garis lurus yang membahagi dua sama sudut BAD tersebut. Okey, selesai kat situ. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan lokus-lokus yang dinyatakan sebentar tadi, okay, para pelajar boleh buat latihan uji minda 8.2A ni muka surat 213 dan jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di bahagian belakang buku teks ni. Okay, baik. Selesai untuk 5 jenis lokus tadi. Jadi kita masuk kepada muka surat 214 ni. Bagaimanakah anda menentukan lokus yang memenuhi dua atau lebih syarat? Okey, baik. Contoh 11, kita tengok contoh 11. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak di dalam segi empat sama ABCD tersebut. Okey, pada rajah ni lukis, okey, ada 3 kat sini. Kita nak lukis 2 lokus kat situ. Dan juga 1 titik kita panggil persilangan. Jadi A itu lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 7 unit dari A. Itu lokus yang pertama. Yang B itu dia kata lokus bagi titik Y pula yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis AB dan CD. Okey, itu lokus Y. C pula, tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan lokus X dan lokus Y dengan simbol X. Okey, jadi penyelesaiannya seperti yang berikut lah. Okey, maksudnya titik lokus X tu yang orang kata satu kita panggil lengkok yang berjejari 7 unit lah. Maksudnya kita ukur 7 unit tu. Okey,
Lepas tu buat lengkok. Dapat lengkok yang ni lah. Sepatutnya yang ni lah. Yang ni yang X. Yang ni lengkok ni X. Okay. Yang Y tu Y tu yang garis lurus ni. Betul lah garis lurus ni. Yang X tu yang lengkok tu. Jadi persilangan X ni sepatutnya kat sini lah. Okay, tandakan X tu. Yang tepat yang bersilang tu. Okay. Itulah jawapan dia. Okay. Seterusnya contoh 12. Raja di sebelah menunjukkan segi empat sama bersisi 2 cm yang digabungkan. Titik X dan titik Y ialah dua titik yang bergerak dalam segi empat sama PRTV ni. Pada rajah lukis, okey, 3 perkara. Yang pertama, lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari M. Okey. B, lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PR dan garis PV. C, tandakan kedudukan bagi semua titik persilangan lokus X dan lokus Y dengan simbol X tadi. Jadi penyelesaiannya kita tengok kat sini. Okay. Lokus X tu adalah bulatan yang berpusat di titik M. Okay, jarak dia tu 2 cm. Okay, yang tu lokus X. Lokus Y tu satu garis lurus yang melalui titik P, bermula titik P sehingga titik T tu, PT tu, dan dia bersilang dengan lokus X tu dekat dua kawasan ni. Okay, kita tanda dengan X tu. Jarak dia sama dengan garis PR dan PV tu, sentiasa sama. Okay. Selesai untuk contoh 12. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan topik ni, para pelajar boleh buat latihan uji minda 8.2B ni, muka surat 215 ni. Okay, sampai 216 atas ni. Okay, baik. Jawapan boleh rujuk di bahagian jawapan lah di belakang buku teks. Okay, seterusnya. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus? Okay, contoh 13. Sebuah klinik akan dibina di sebuah kampung. Klinik itu hendaklah berjarak sama di antara rumah P dan rumah Q serta berjarak 600 meter dari suatu jalan raya AB. Tentukan kedudukan yang mungkin bagi klinik itu. Okey, skala dia 1 cm sama dengan 600 meter. Seperti gambar rajah ni lah. Jadi, penyelesaian dia kat sini, pertama sekali memahami masalah. Okey, klinik itu berjarak sama dari P dan Q, iaitu garis lurus yang membahagi dua sama untuk P dan Q. Klinik itu berjarak 600 meter dari jalan raya AB. Wujud dua garis lurus yang selari. Okey, itu lokus-lokus yang kita kena pasti. Okey, merancang strategi, melukis dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris. Okey, sambungan muka surat 217 tu, melaksanakan strategi. Jadi kita lukiskan lokus tadi yang terlibat tadi. Okey. Jadi jarak dia tu dia ada satu garis lurus yang jarak dia sama dari P, rumah P dan rumah Q. Lepas tu kedudukan klinik itu 600 meter dari jalan raya ni jarak dia. Sama ada di atas ni ataupun di bawah ni kita tengok kedudukan klinik tu. Ada dua kedudukan lah kat situ. Jadi kesimpulannya dua kedudukan yang ditandakan dengan simbol X tadi tu memenuhi syarat-syarat untuk membina klinik tadi. Okay, untuk lebih mahir berkaitan dengan soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus ni, para pelajar boleh buat latihan uji minda 8.2C dan rujuk jawapan di bahagian jawapan belakang buku teks ni. Okay. Okay, bermula muka surat 217 tu sehingga muka surat 218. Lepas tu ada lagi cabaran dinamis. Okay, 218. 219, okay, mahir diri tu, semua ada. Masterkan diri, muka surat 220, okay, 221, okay, banyaklah latihan, perbanyakkan latihan berkaitan dengan lokus dalam dua dimensi ni. Okay, jadi peta konsep kesimpulannya, kita dah sentuh keseluruhan untuk bab yang ke
8 ni locus dalam 2 dimensi ni. Okey. Jadi kita recall balik, ingat balik kata locus dalam 2 dimensi ni adalah satu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. Jadi kita dah sentuh 5 jenis locus tadi, okey. Ini dia locus-locus yang cikgu dah terangkan daripada awal sampai akhir tadi. Jadi inilah dia punya locus yang kita perlu bezakan dan kuasai. Jadi secara keseluruhannya kita dah menyelesaikan, dah memahami, mengenal pasti memahami dan insya-Allah para pelajar dapat menguasai kesemua standard pembelajaran untuk bab 8 locus dalam 2 dimensi ini. Jadi insya-Allah kalau ada masa, kalau sempat, cikgu akan buatkan video berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk topik locus dalam 2 dimensi ini pada video akan datang. Jadi untuk video ni sampai di sini. Terima kasih. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Kongsikan kepada siapa-siapa yang memerlukan ilmu dan pengetahuan ini. Bukan setakat pelajar. Mungkin ada yang kata belajar benda ni boleh gunakan dan aplikasi dalam kehidupan seharian. InsyaAllah. Okay. Sampai situ saja pada cikgu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.